Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid Tok 5? InsyaAllah pada hari ini kita akan mengulang kaji tajuk waqaf. Kita akan menggunakan buku teks muka surat 46 sehinggalah muka surat 50. Baik, tanpa buang masa, kita terus kepada muka surat 47. Baik. Muka surat 47 ni, dia ada gambar lampu isyarat. Merah, kuning dan hijau. Baik. Kita mula dengan merah ni yang bermaksud berhenti. Okey. Yang pertama adalah huruf mim ataupun kita panggil waqaf lazim. Dalam buku teks dia tak nyatakanlah nama-nama simbol ni. Yang penting ialah kita tahu apa yang perlu buat jika berjumpa dengan waqaf lazim huruf mim ni dalam Al-Quran. Baik, ia bermaksud diwajibkan berhenti. Bila jumpa je simbol ini dalam Al-Quran, kita kena berhenti. Contoh bacaannya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Baik. Yang kedua, ada 3 titik, 2-3 titik ni. Dalam bahasa Arabnya kita panggil waqaf muraqabah atau ta'anuk, yang bermaksud berhenti pada salah satu tempat sahaja. Kita boleh pilih nak berhenti pada titik 3 yang pertama ataupun yang kedua. Contoh bacaannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Ataupun Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita boleh pilih salah satu tempat untuk kita waqaf. Seterusnya, simbol merah yang ketiga yang juga kita kenali sebagai waqaf tam ataupun waqaf kamil, sempurna, yang bermaksud kita kena berhenti pada kalimah yang terletak di akhir ayat. Biasanya ada nombor di dalamnya. Maknanya ayat itu lengkap lah. Contoh yang mudah ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lengkap ayat tu. Baik, kita pergi kepada lampu isyarat berwarna kuning. Ada 2 simbol di situ bermaksud kita kena berhenti. Ada pilihan berhenti ataupun meneruskan bacaan. Baik, yang pertama di sini. Simbol qaf, lam dan ya dalam bahasa Arabnya bermaksud waqful aula. Berhenti adalah lebih baik. Contoh bacaannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Jadi berhenti adalah lebih baik. Nak sambung boleh, tapi berhentilah lebih baik. Seterusnya, simbol lampu isyarat yang kedua iaitu jim ataupun kita panggil sebagai waqaf jaiz. Yakni kita diharuskan berhenti atau meneruskan bacaan. Harus di sini bukan bermaksud mesti, tetapi bermaksud kita boleh pilih nak berhenti ataupun teruskan bacaan, tak ada masalah. Contohnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itu kalau kita pilih untuk berhenti di situ. Tapi kalau kita pilih untuk sambung, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Okey, boleh pilih salah satu kerana ia tak merosakkan maksud. Seterusnya kita pergi kepada lampu isyarat hijau, ada 2 kat situ. Yang pertama adalah sod lam ya ataupun dalam bahasa Arabnya kita panggil al-waslul aula.
maksudnya lah meneruskan bacaan adalah lebih baik. Contoh bacaan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla layunbazanna fil hutamah. Terus lebih baik. Ada juga yang baca Kalla layunbazanna fil hutamah. Boleh, tapi lebih baik sambung ataupun teruskan bacaan. Simbol terakhir adalah ataupun simbol lampu isyarat hijau. Yang terakhir adalah lam alif ataupun la, ataupun kita panggil dalam bahasa Arabnya adalah adamul waqaf, dilarang berhenti. Baik. Contoh bacaannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Baik. Dilarang berhenti. Kenapa? Sebab bila kita berhenti kat situ, wakaf di situ, ia boleh merosakkan makna ayat tersebut. Kalaulah terberhenti juga, kita boleh sambung balik ke belakang sedikit dan terus sambung ke ayat di depannya. Okey, kenapa kita kena patuhi tanda wakaf ini? Kerana untuk memelihara keindahan bahasa Al-Quran. Supaya maksud dalam maksud ayat itu lengkap, sempurna. Jadi itu sahaja ulang kaji kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk jawab 20 soalan yang telah disediakan. Ustaz ucapkan selamat maju jaya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.